Yang pertama, ini secara konsisten yang kita dengar, kan, meminta supaya diadakan pemberian ataupun hak milik tanah kekal ataupun 999 tahun. Yang saya rasa kawan-kawan di sebelah sana dulu, ini adalah satu sensitiviti yang ada kepada kita. Jadi saya nak tanya ataupun kena buat pendirian kerajaan di sini. Apakah stand kerajaan di atas tuntutan untuk mengadakan ataupun memberi hak milik kekal kepada kampung-kampung baru ini? Dan yang kedua, kita tahu walaupun ini adalah berlaku di peringkat kebangsaan, mengenai dengan pengiktirafan sijil UEC ataupun Unified Examination Independent Chinese Secondary, dan peperiksaan bersama sekolah-sekolah menengah Cina bebas, yang mana kita semua tahu bahawa sekolah ini dibentuk memang lari daripada dasar pendidikan kebangsaan. Setelah sekian lama lari daripada dasar, maka membuat satu tuntutan supaya diiktirafkan. Yang kita nak bina di sini, isunya adalah perkara-perkara ini akan menjadi renggangan di antara kaum, polarisasi kaum. Dan natijah hujungnya tidak cantik kepada politik negara kita. Saya nak minta sebab pendirian kerajaan di atas sini, sebab sebahagian besar daripada sekolah-sekolah yang mengeluarkan sijil UEC ini adalah berada dalam negeri Perak. Bentuk bantuan apa semua kita kena buat. Sebab perkara ini bukan kita nak menghina mana-mana pihak. Kan, kita nak mengadakan supaya ada satu keharmonian di antara kaum. Mohon tidak mengenai pencerahan. satu tuntutan. Astaka. Astaka. Okay. Ada standing order Semanggul Okay. daripada Bocang. Apa dia? Terima kasih Speaker. Point order 40/3A, di mana seorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran kenyataan dan isi kandungan ucapannya. Jadi Gunung Semanggur ada cuba UEC ini untuk sekolah menengah Suwa ni. Mereka ni walaupun tidak diiktiraf, tetapi intipati pelajaran mereka juga dipupuk untuk mencintai negara kita. Jadi tidak ada unsur. Jadi saya rasa Gunung Semanggur nak cuba memburuk-burukkan pelajar-pelajar ataupun guru-guru. Mereka pelajar ni lepas tamat sekolah pun berbakti kepada negara. Termasuk juga dengan Mantan Remih, juga pelajar Suwa. Adakah dia seorang yang tidak berbakti kepada negara? Saya rasa Gunung Semanggur hentikan untuk memburuk-burukkan, berikan sangkaan buruk kepada golongan ini. Terima kasih. Semanggul. Okey, saya nak menyentuh balik. Saya tidak memburukkan. Saya menyatakan bahawa sijil UEC ini menggunakan silbus selain daripada silbus aliran kebangsaan. Kemudian setelah sekian lama diminta untuk mengiktirafkan. Apakah itu fakta yang salah? Saya kata bila diiktirafkan, perkara ini boleh menyebabkan satu renggangan di antara kaum. Ini isu dia. Okey, habis. Mohon penjelasan Astaka. Astaka. Mohon Tuan Speaker. Okey, tak apa. Boleh Yang ketiga, saya nak benarkan. nak minta juga pendirian daripada pihak kerajaan. Sebab kita kata, sebab daripada awal tadi saya mengatakan bahawa tekanan, kan, apabila melihat inilah perkauman dilihat kepada sebelah sini, inilah ekstrim dilihat kepada sebelah sini, kan, apakah pendirian kerajaan terhadap usul supaya untuk menyemak ataupun menata balik sekolah-sekolah yang disebut dengan jelas, saya sebut dengan jelas sekolah-sekolah seriti, sekolah-sekolah pasti MITI yang dikendalikan oleh pihak kita, telah pun dikeluarkan usul. Saya minta di negeri Perak ni supaya kita buat satu stand, kan, sebab ada usul supaya dibuat pemantauan, sebab dia katakan di sekolah-sekolah yang diajar, sekolah-sekolah agama ni diajar perkara-perkara ekstrim, maka perlu diambil tindakan, perlu dibuat pemantauan dengan jelas, iaitu dipasti pusat asuhan kanak-kanak yang kita boleh tengok dalam Facebook dan sebagainya. Kemudian sekolah rendah integrasi tunas Islam seriti yang telah kita jalankan pada ini. Jadi kita nak minta stand kerajaan terhadap perkara ini. Dan yang keempat,
Yang keempat, semua kita tahu bahawa ini juga konsisten yang diperjuangkan oleh sebelah sana. Termasuk pada saya pun pernah berada daripada sebelah sana dulu. Kan? Nak tanya pendirian kerajaan mengenai dengan cadangan untuk mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT. Dan saya boleh rujuk kenyataan daripada Exco PBT mengatakan perkara-perkara ini akan dibincangkan. Ini kerajaan di sebelah sana. Kalau kerajaan buat keputusan, maka rakyat kena ikut. Tapi apa yang kita nak katakan bahawa isu untuk mengadakan pilihan raya tempatan ini satu perkara yang menimbulkan sensitiviti kaum. Ini isu dia. Sebab tu saya letakkan kita sebagai yang bertanggungjawab dalam dewan ini, sebagai kerajaan, apabila permintaan daripada pihak sana kemungkinan yang menimbulkan polarisme, maka kita entertain. Untuk sebelah sini kita cuba menekan. Cuma kalau kita tak mau mengungkap apa yang berlaku dalam tempoh 22 bulan, perkara yang cukup menimbulkan sensitiviti. Bukan saya mengadakan, tapi perkara ini boleh nampak, boleh jelas. Perarakan LGBT, bawa balik Abu Chimping, bendera terbalik. Perkara-perkara itu berlaku 22 bulan ni. Sebab itu yang kita minta supaya dalam Dewan Yang Mulia pada yang ke-15 ini, kita cuba mendekatkan renggangan di antara kaum ini. Tidak ada tuntutan-tuntutan yang melebihi ataupun menjadi sensitiviti kepada kaum. Sebab itu kita minta satu perkara-perkara yang seperti mana dibangkitkan, perkara-perkara yang telah dimeterai. Sebelum kemerdekaan, semalam kita sama-sama hadir. Di belakangnya adalah wasiat 7 Raja-Raja Melayu. Bahawa bumi ini sekarang ini namanya Tanah Melayu. Sekarang oleh sebab kemerdekaan kita ubah kepada Malaysia. Tapi ingat ada 7 perkara yang tak boleh disentuh. Tak perlu kita rungkai perkara ni. Dah intact. Bila kita cuba usik perkara-perkara yang telah intact, maka perkara ini yang menimbulkan keregangan di antara kaum. Kita minta kepada kita dah terima kedudukan penduduk kita terima. Cina, Melayu 61%, 27% Cina yang ada, kaum Cina yang ada di Malaysia, dan 17% kaum India yang ada. Kita masyarakat majmuk. Kita nak melihat ke depan. Kesilapan politik sebelah sana telah pun meletakkan keseluruhan kaum bukan menteri di sebelah satu blok. Apabila Melayu cuba bersatu, maka di sana bangkit melabelkan macam-macam, minta kerajaan ambil tindakan. Ini satu amalan politik yang cukup tidak sihat. Sebab itu kita minta kepada pihak kerajaan. Begitu juga dengan kependudukan. Kalau dulu kita nak menyentuh kepada perkara, okey, bila buat perumahan supaya ada integrasi kaum di dalamnya, letak 50%, 30% untuk hak bumi putera. Rumah harga 1 juta, bumi putera tak mampu nak beli. Kemudian rumah tersebut telah dibuat, menjadikan kependudukan itu isolate. Kita membesarkan lagi ruang ini. Cuma kita nak minta di masa akan datang kita kena memikirkan bagaimana untuk kita merapatkan balik. Merapatkan tak seperti dulu. Dulu kita tengok kaum-kaum di kampung-kampung Melayu dan sebagainya, integrasi ni amat rapat. Tapi sekarang ini mula renggang. Siapa yang membina kerenggangan ini?